Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Huda bersama rakan-rakan yang lain iaitu Nur Kristina Wafa, Siti Nur Sarah Jasmine dan Ina Najwa dari kumpulan 5 akan berkongsi berkaitan masalah kesihatan mental. Kebelakangan ini terdapat banyak tumpuan diberikan terhadap kesihatan mental. Tiada istilah rasmi atau satu definisi tetap tentang kesihatan mental. Perbezaan budaya, penilaian yang subjektif dan teori profesional telah mempengaruhi bagaimana kesihatan mental ditarifkan. Kesihatan mental adalah asas kepada kesejahteraan individu dan kemampuan masyarakat berfungsi secara efektif. Terdapat beberapa faktor psikologikal dan biologikal yang menentukan tahap kesihatan mental seseorang. Kesihatan mental boleh terjejas disebabkan masalah sosial ekonomi, pertukaran keadaan persekitaran secara mendadak, tekanan di tempat kerja dan penyakit fizikal. Yang seterusnya adalah berkaitan dengan artikel masalah mental yang dikeluarkan oleh Berita Harian pada 9 April 2022. Artikel ini mengatakan bahawa sejak pandemik COVID-19 melanda pada hujung 2019, masalah kesihatan mental telah meningkat. Ramai yang tidak sedar betapa berkualitinya kehidupan sekiranya mental kita sihat. Masalah mental ini jika tidak dibendung akan merugikan diri sendiri, keluarga. Seterusnya, punca kesihatan mental rakyat merosot semasa pandemik COVID-19. Yang pertama adalah interaksi sosial yang terhad. Bagi memenuhi peraturan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP), seseorang itu hanya dapat keluar dari rumah jika mempunyai urusan penting sahaja. Ini telah menyebabkan rakyat terpaksa berjauhan bersama keluarga dan rakan-rakan. Selain itu, ekonomi negara yang terjejas menyebabkan rakyat menghadapi tekanan emosi kerana mempunyai masalah kewangan akibat daripada pintu antarabangsa ditutup. Di samping itu, adanya perubahan dalam sistem pembelajaran iaitu secara atas talian. Pembelajaran secara atas talian yang kurang kondusif di rumah telah menjadi cabaran bagi pelajar dalam mengikuti pembelajaran. Hai, Assalamualaikum. Saya Ina. Seterusnya saya akan membentangkan tanda-tanda atau gejala masalah kesihatan mental. Yang pertama ialah rasa sedih dan ingin menyendiri. Di mana pengidap masalah kesihatan mental mungkin menerima berita yang mengejutkan seperti berita kematian keluarga dan mereka tiada semangat untuk bergaul dengan orang ramai. Seterusnya ialah emosi tidak stabil di mana pengidap masalah mental tiba-tiba rasa sedih, tiba-tiba rasa nak marah, tiba-tiba rasa gembira. Yang ketiga ialah mengambil risiko di luar kawalan di mana mereka mungkin akan memudaratkan orang lain dan juga diri sendiri. Yang keempat ialah rasa risau dan takut yang gemuruh di mana rasa gelisah dan gemuruh ini ialah perkara yang biasa. Namun jika rasa ini mengganggu kehidupan seharian, maka perlulah pemeriksaan dilakukan bagi mengenal pasti masalah yang berlaku. Seterusnya, terdapat 5 rawatan terbaik apabila telah didiagnos dengan masalah sakit mental. Yang pertama adalah psikoterapi. Psikoterapi adalah rawatan terapeutik penyakit mental yang disediakan oleh profesional kesihatan mental yang terlatih. Selain itu, kita juga boleh merawat penyakit ini melalui ubatan. Ubat tidak boleh menyembuhkan masalah kesihatan mental ini secara langsung. Walau bagaimanapun, ia boleh membantu pesakit menangani simptom-simptom. Yang ketiga adalah kumpulan sokongan. Kumpulan sokongan ini mampu memberi sokongan kepada pesakit dari segi emosi dan mental
mental. Seterusnya, pesakit perlu menerima rawatan di hospital psikiatri. Kadang-kala pesakit tak mampu tahan beban kesakitan emosi sehingga menjadi sangat teruk sehingga pesakit memerlukan rawatan di hospital psikiatri. Yang terakhir adalah melalui inisiatif sendiri. Pesakit juga boleh membuat pelan untuk bantu diri dengan memahami keadaannya dengan melaksanakan strategi yang boleh membantu memulihkan kesihatan mentalnya. Hampir 500,000 rakyat Malaysia pernah mengalami simptom kemurungan atau gangguan mental sekitar tahun 2019. Johor mencatatkan kenaikan lebih 20% kes kesihatan mental serta gangguan emosi sejak pandemik COVID-19 3 tahun lalu. A national survey shows that 1 in 3 Malaysians are affected by mental health problems, making it the second biggest expected health problem affecting Malaysians after heart disease by 2020. Kesimpulannya, punca seperti masalah kewangan, interaksi sosial yang terhad, perubahan sistem pembelajaran perlu dikenal pasti bagi mendapatkan jalan penyelesaian yang diperlukan. Seterusnya ialah tanda-tanda atau gejala masalah kesihatan mental juga perlu dikenali seperti rasa takut, rasa sedih dan ingin menyendiri dan lain-lain bagi mendapatkan kesedaran awal. Dan juga rawatan yang diperlukan seperti ubat-ubatan, rawatan hospital, juga kumpulan sokongan diperlukan bagi menghidap masalah pesakit mental agar masalah ini dapat dikurangkan. Seterusnya ialah stigma atau persepsi buruk masyarakat terhadap masalah kesihatan mental ini juga perlu dibanteras dan diperbetulkan agar mereka mendapat sokongan yang diperlukan.